seminar kecemerlangan matematik bagi sekolah menengah kebangsaan Seri Pagi. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri sikit. Saya Muhammad Fakri Beramli, mengajar di SMA Datuk Haji Tan Ahmad, Simpang Durian, Jelebu Negeri Sembilan. Okey, saya biasa je. Uh, Tak ada apa-apa. Cikgu biasa saja. Dan kita pada hari ini kita berkongsi berkongsi ilmu sama saja apa yang dengan cikgu yang cikgu awak ajar. Tapi kita bertukar-tukar ilmu, berkongsi apa yang saya tahu. Okey, sebelum itu saya share screen. Okey, ini subjek yang awak akan kita kongsikan ilmu pada hari ini iaitu matematik. Kod dia adalah 1449. 1449. Kod 1449 iaitu kod bagi subjek matematik. Dia ada strok 1 untuk kertas 1, strok 2 untuk kertas 2. Okey, sebelum itu saya nak awak jawab dulu yang ini. Awak pergi ke laman web ini, classpoint.app, dan masukkan kod 65190. Enam 5190. Saya nak tengok berapa orang ada bersama dengan saya ini. Dah ada seorang, dua orang. Ada tiga orang dengan saya ini. Okey, jawab soalan itu. Ada lima orang. Saya pun kena cuba ni. Mana tahu kan, takut tak jadi kan. Enam lima satu sembilan kosong. Ada. Tulis. Masukkan. Masukkan apa? Apa khabar hari ini? Jawab. Ada dah. Ada dah. Saya dah nampak dah. Sehat. Mana yang lain? Mana yang lain? Pending lagi 12 orang ni. Ada. Excited nak belajar. Alhamdulillah. Okey. Lagi setengah minit Setengah minit. Iaitu 30 saat. Baru 7 orang ni. Kita ada 18 sini ni. Lagi 10 orang. Rasa bersemangat ni. Alhamdulillah. Okey. Jadi. Okey. Ada lagi? Ada lagi? Cepat. Okey. Sini ada 19. Sini ada 14. 5 orang lagi. Kalau tak ada, saya nak close submission. Okey. Okey. 4 minit saya tutup.
Saya rasa dah ramai ni, 18-20 mungkin yang tadi masuk dan keluar tadi. Okay, saya tutup Okey, jadi terima kasih atas respon awak. Terima kasih atas respon awak. Saja-saja saya nak awak semua ada bersama dengan saya. Alhamdulillah, mostly ada dengan saya sekarang ini. Kita ada 25, 24. 24 lah. 24. Tolak saya punya presentation ini satu. Alright. Kita pergi kepada format dahulu. Kita pergi pada format dahulu. Kita nak refresh balik format. Okey, untuk format baru SPM 2021 ini, untuk format baru SPM 2021, bagi kertas 1, jenis dia adalah jenis bertulis dan jenis item dia, soalan dia adalah objektif aneka pilihan. Maksudnya ABCD lah. ABCD. Dia ada 4 pilihan jawapan. A, B, C dan D. Okay, bilangan item 40 soalan, markah 40, maksudnya satu soalan, satu markah. Tempoh ujian 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit. Kalau seingat saya, kalau yang sebelum ini 1 jam 15 minit saja. Tapi untuk KSSM, kita ada 1 jam 30 minit. Okay, masa lebih lah, masa lebih. Jadi, gunakan masa yang diberikan dengan sebaiknya. Alright, next kita pergi pada kertas 2. Ingat 1449/2 iaitu bagi kertas 2. Okay, jenis instrumen adalah bertulis juga. Tetapi untuk kertas 2 ni dia pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Dan tempoh ujian dia adalah 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Okey, kita pergi kepada bahagian A, respon terhad. Apa maksud respon? Pergi bahagian A, dia ada 10 soalan. Bilangan soalan dulu. 10 soalan, dia 40 markah untuk bahagian A. Dan peruntukan markah dia lebih kurang kalau satu soalan itu 3 hingga 5 markah. Dan dia jenis respon terhad. Dia jenis respon terhad. Maksudnya, respon terhad ni dia nombor saja. Dia tak ada soalan anak-anak. Maksudnya, kalau soalan tu nombor 5, 5 saja. Bukan 5A, 5B. Maksudnya dia soalan nombor 5 saja. Dia tak ada anak-anak soalan itu. Itu maksudnya respon terhad. Tapi dia still soalan subjektif lah, bertulis. Okey, bahagian B. Respon berstruktur. Okey, bahagian B ini dia ada 5 soalan dan dia akan memperuntukkan 45 markah. 5 soalan, 45 markah. Satu soalan dalam 8 sehingga 10 markah lah. 8 hingga 10 markah. Bergantunglah. 7 hingga 11. Saya rasa macam itulah lebih kurang. Dia punya markah dia untuk satu soalan. Dan untuk bahagian B ni, dia respon berstruktur. Respon berstruktur. Maksudnya dia soalan, dia ada anak-anak bagi soalan itu. Tetapi untuk bahagian B ni, dia masih lagi pada topik yang sama. Dia masih lagi pada topik yang sama, kemahiran yang sama. Jadi dia tak pergi melangkau kepada topik yang lain. Kalau soalan itu topik bulatan, bulatan sajalah. Kalau topik trigonometri sajalah. Itu untuk bahagian B. Untuk bahagian C, dia ada 2 soalan. Kita pilih satu saja soalan. Pilih satu soalan dan satu soalan itu akan memberikan awak 15 markah. Bahagian C, dia ada 2 soalan, pilih satu. Satu soalan itu akan memberikan awak 15 markah. Dan untuk bahagian C ni, dia sama dengan bahagian B. Dia ada anak-anak dia. Macam yang ini? 16. 16A ataupun 17A. Dia 17 soalan semuanya. Okey. 16. Maksudnya dia ada A, B, C dan sebagainya. Adalah A1, A2, A3 tu. Itu respon berstruktur. Dan untuk bahagian C ni dia bergabung topik berdasarkan situasi awal itu. Dia bergabung topik. Maksudnya dia tak semestinya berada pada topik yang sama. Mungkin dia boleh pergi kepada topik yang lain. Ini maksudnya untuk respon berstruktur bahagian C bergabung topik ini. Alright. Seterusnya, kalkulator saintifik. Biasanya ramai yang confused. Terutamanya yang ini.
kalkulator yang ini, kelas Swiss ini. Boleh ke tak boleh? Kalkulator ini boleh dibawa masuk ke Dewan Peperiksaan. Yang jenama kelas Swiss ini. Nampak macam canggih tapi ini biasa saja sebenarnya. Dia lebih sedikit saja dia punya fungsi. Yang ini ada 500 lebih fungsi, yang ini ada 200 lebih. Kalau yang MS biasa ini. Yang ini yang biasalah, ini ada dalam 200 lebih. Okey, yang ini adalah yang boleh, yang tidak boleh diprogramkan, yang dibenarkan masuk. Yang dibenarkan bawa masuk ke Dewan Peperiksaan. Yang ini. Boleh ni kelas Swiss ni. Ramai yang bertanya. Dan yang ini yang tak boleh. Iaitu kalkulator saintifik, kalkulator yang boleh diprogramkan. Maksudnya yang ini ni. Biasanya kalau yang ini kita boleh lukis graf. Skrin dia besar. Macam saya ada satu. Saya ambil. Yang ni. Kalau nampak lah. Saya tunjuk. Saya punya profile. Okey. Ini dia punya tu dan dia tebal lah. Dia tebal. Nanti saya tunjuk nanti. Lepas saya share habis yang ini. Okey. Dan yang ini adalah harga dia memang mahal. Kalau kalkulator yang boleh diprogramkan ni, harga dia dalam 300-400 ke atas lah. Dia tak ada harga 70-80 itu. Yang itu yang biasa saja. Kalau yang boleh diprogramkan ni, harga dia dalam 300-400 macam itu. Okey, dan seterusnya peralatan geometri yang awak ada. Peralatan geometri, yang ini jangka lukis. Yang ini apa nama dia? Protector. Protector. Okey, yang ini pembaris dan ini set square lah. Kalau ada pun bagus, tak ada pun okey. Tapi kalau ada dia lebih membantulah. Alright. Kita pergi pada topik yang diuji. Topik yang diuji ni adalah dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dia ada 53 topik semuanya. Jadi kita go through saja. Topik-topik tingkatan 1 dia ada 30. Okey. Dia ada 53 topik semua dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Yang ini tingkatan 1, 13 topik. Okey, next ini tingkatan 2, 13 topik juga. Ini tingkatan 3, dia ada 9 topik. Pada tingkatan 3 ni awak start belajar matematik pengguna. Ini tingkatan 4, ada 10 topik. Dan akhir sekali tingkatan 5 dia ada 8 topik. Ada 8 topik. Alright. Yang itu kita akan go through topik-topik mana yang kita akan fokuskan untuk SPM ini. Next adalah peratusan item kebat mengikut tahun. Peratusan item kebat mengikut tahun. Okey. Mengikut perjangkaan mengikut rangkaan apa yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Jadi pada tahun ini dia akan memperuntukkan 50% item kebat di dalam soalan SPM berdasarkan rangkaan lembaga peperiksaan. Tapi untuk sekarang ni tak tahulah kalau ada efek COVID-19 dia akan kurangkan ataupun tidak. Itu tak pasti, tetapi yang kita pegang 50% item kebat pada tahun ini. Maknanya awak akan periksa pada tahun depan lah, pada tahun 2022. Okay. Alright, itu untuk format. Okay, seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada kita punya ni. Okay, saya nak tunjuk awak ini. Ini kalkulator yang boleh diprogramkan. Dan nampak dia punya skrin itu besar berbanding dengan kalkulator yang ini. Nampak beza skrin dia itu. Sangat kecil saja yang kelas Swiss ini. Alright. Itu dan promote kalkulator tak adalah. Tak ada. Alright. Alright. Kita pergi kepada apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu yang ini. SMK Seri Pagi, harap awak tulis nama, kelas dan juga target awak. Target. Okey,
kita pergi pada ini topik-topik penting dalam SPM KSSM 2021. Okey, topik penting ini adalah saya bincang dengan kawan saya. Dia dalam 23 topik yang perlu awak fokuskan sebab topik tingkatan 1 dan tingkatan 2, tingkatan 1, tingkatan 2 lah sebanyaknya dia adalah asas. Dia adalah asas dan dia akan dibawa ke tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi yang asas itu adalah dia bersambung dengan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Nampak di sini tingkatan 4 dan tingkatan 5 banyak topik yang kita perlu fokuskan. Okey, jadi kalau awak lupa macam mana nak untuk tingkatan 4 ini macam mana nak study balik, awak boleh ke channel YouTube saya, YouTube Sefakri Maths. Memang video-video pembelajaran itu saya dah susun mengikut topik dari tingkatan 1 dari bab 1 tingkatan 4 sampailah sekarang bab 6 tingkatan 5, bab 7 belum lagi, saya tak sempat untuk buat. Okey, tetapi untuk tingkatan 4 awak boleh buat ulang kaji, dia dah penuh dia punya pembelajaran itu untuk awak pembelajaran kendiri. Alright. Okey, jadi sebanyak 23 topik untuk kita fokuskan dalam SPM untuk kita betul-betul menguasai untuk mendapatkan target yang apa yang kita nak. Okey, ini pun saya ada bincang dengan kawan saya berkenaan dengan markah. Okey, jadi kalau untuk target A+, untuk kertas 2 awak kena skor lah dalam 94 markah daripada 100 markah. Dan kertas 1 32. Untuk grade A 85 markah dari kertas 2 dan 20 markah dari kertas 1. A- 75 markah dan 15. Okey, untuk kertas 1 15 markah ini tak susah. Awak fokuskan topik-topik itu dan awak jawab, pergi pada jawapan. Sebab peratusan kebat dia adalah 50, maksudnya 50% daripada soalan kertas 1 itu awak dah menguasai sebab dia bukan soalan kebat. Maksudnya 20 markah itu awak dah kuasai. Alright, kita pergi terus kepada yang pertama, penjelmaan pula, transformasi. Penjelmaan adalah transformasi sebenarnya. Penjelmaan ni dia nama lama. Kita dah guna nama baru iaitu transformasi. Nampak gah sikit nama dia. Kalau penjelmaan ni macam cerita hantu saja. Okey, kita tengok yang ini revision. Revision apa yang awak dah belajar semasa tingkatan 2 topik transformasi isometri ni. Alright, PQRS ialah image. Dah buat belum yang ni? Ada buat tak? Dekat modul tak ada tu. Dekat modul tak ada. Dekat modul tak ada. Awak ada yang mana? Terus kepada bahagian B. Ada graf gerakan. Graf gerakan. Awak pergi belakang sikit kot. Ini grup Tak mana? ada kot. Ni grup mana cikgu? Grup Yang pertama? ni grup sukses. Grup mana? Pertama ke kedua? Grup kedua. Oh, grup kedua. Aha. Dah bertukar sebab saya tengok yang itu tu. Okey, Dia tak apa. pagi ni grup sukses. Okey. Sekejap saya tukar saya punya tu. Okey. Yang ini. Yang ini nasib baik awak bagi tahu. Kalau tak cakap seorang-seorang lah saya. Okey. Sorry untuk tadi. Saya terlepas pandang mungkin. Okey, menunjukkan graf laju masa pergerakan dua zarah X dan Y masing-masing dalam tempoh 20 saat dan T saat. Okey, untuk soalan graf gerakan ini, soalan ini biasa kalau soalan SPM tahun lepas pun lebih kurang macam ini saja. Dan saya expect soalan dia pun lebih kurang macam ini sajalah sebab mungkin penggubah soalan pun dari orang yang sama saja. Dan adalah sedikit tambahan mungkin berdasarkan format. Tapi tetap soalan dia lebih kurang saja sebab
saya tengok spesifikasi silibus pun dia tak berubah dengan KBSM dan KSSM. Jadi kita expect perkara yang sama jugalah. Okey, untuk graf gerakan ini, apa yang penting yang perlu awak tengok? Yang pertama sekali adalah jenis graf itu. Jenis graf untuk soalan ini, graf dia graf laju masa. Graf laju masa. Yang ini yang pertama sekali untuk awak kenal pasti apakah jenis graf yang diberikan. Apabila dah kenal pasti jenis graf yang diberikan, awak tengok unit. Unit dia meter saat -1. Maksudnya ini meter per saat. Dan ini adalah dalam saat. Okey. Itu yang kedua. Jenis graf iaitu, dia ada dua saja jenis graf yang awak belajar. Laju masa, jarak masa. Laju masa, jarak masa. Yang ini untuk graf laju masa. Okey, next kita tengok unit dan seterusnya baru kita identify. Sebab yang ini adalah gabungan dua graf. Yang ini gabungan dua graf, jadi kita identify dahulu. Kenal pasti graf mana yang mewakili apa. Alright. Menunjukkan graf pergerakan dua zarah X dan Y dalam tempoh 20 saat. Jadi kita tengok ini dia bergerak 20 saat di situ. Dan T saat selepasnya masuk. Maksudnya untuk yang ini ABCD dia bergerak 20 saat. Nampak dia punya graf itu. Dan juga yang ini graf yang kedua E dan F itu dia bergerak 20 saat. Sebab dia T saat yang itu. Jadi kena tengok betul-betul. Alright. ABCD iaitu yang warna kuning ini. Yang saya highlight warna kuning ini mewakili pergerakan zarah X. Dari di situ kita kena kenal pasti. Jadi ABCD ni adalah untuk zarah X. Kita punya zarah itu. Dan EF mewakili zarah Y. Jadi kita dah kenal pasti graf mana yang mewakili mana. Okey, seterusnya apabila kita dah kenal pasti, barulah kita tengok kepada soalan-soalan. Okey, di sini saya fokuskan kepada bahagian B ya. Sebenarnya saya fokuskan kepada bahagian B. Sebab apa? Bahagian B ni dia merangkumi bahagian A dan juga bahagian C. Jadi untuk ini saya fokus kepada bahagian B. Bahagian A pun sebahagian daripada soalan daripada bahagian B dia boleh jadi bahagian A. Tetapi soalan bahagian B ni dia banyak sebab dia berstruktur, jadi dia boleh pergi kepada bahagian A, dia juga boleh pergi kepada bahagian C. Jadi saya fokuskan kepada bahagian B supaya kita punya fokus itu kita boleh cover dua bahagian yang lain. Alright. Nyatakan laju seragam zarah X. Okey, zarah X yang warna apa? Zarah X warna apa? Kuning ke hitam? Kuning. Sebab apa awak dah tahu? Sebab kita dah tulis kat situ. Automatic. Kalau tak tulis, awak kena baca balik sekali. Zarah X yang mana? Zarah Y yang mana? Jadi membazir masa. Kita ada 2 jam 30 minit saja. Ada 2 jam 30 minit saja untuk menjawab 17 soalan. Jadi kita tak ada masa untuk dibazirkan. Sebab itu kita dalam peperiksaan yang pertama highlighter, yang itu biasa saya tu highlighter untuk kita highlight ini, dan juga kita baca terus kita identify graf mana yang mewakili yang mana. Jadi apabila kita dah tahu yang itu, kita tengok laju seragam apabila untuk graf laju masa ni, yang mana laju seragam? Dari pergerakan mana? AB, BC, CD. AB. Apa maksud seragam? Seragam. Kalau pakaian seragam, apa maksud dia? Laju dia sama. Sama. Okey, sama tu. Seragam itu maksudnya sama. Laju dia sama. Maksudnya, kalau awak bawa motor, awak pergi dengan laju
90 km sejam je. Straight je sampai beberapa ketika dalam 5 saat. Itu maksudnya laju seragam. Okey, nyatakan laju seragam. Jadi kita tengok pada graf yang diberikan warna kuning. Kita fokus pada warna kuning sebab dia fokus kepada zarah X. Jadi laju seragam kita tengok yang flat. Yang flat. Yang menunjukkan dia sama. Maksudnya di sini awak tengok. Dia bergerak 10 je dari saat yang sifar sehingga saat yang kelima. Jadi kita tengok yang itulah. Jadi dia suruh nyatakan, jadi jawapan dia ialah 10. Jawapan dia 10. Okey, itu jawapan bagi soalan A. Next, yang kedua, hitung kadar perubahan laju zarah X pada 5 saat yang terakhir. Okey, kita tengok lagi yang warna kuning sahaja. Dia berhenti pada saat ke 20. 5 saat yang terakhir maksudnya 5 saat sebelum saat ke 20. Maksudnya saat ke 15. 5 saat yang terakhir. Okey, soalan ini kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Kalau kadar perubahan laju, kita tengok dia punya kecerunan. Kalau kadar perubahan laju, kita tengok dia punya kecerunan. Graf itu. Kecerunan graf itu. Okey. Jadi dia ada kecerunan di sini. Dia ada kecerunan di sini. Awak tengok ini dia ada kecerunan dari C kepada D, iaitu 5 saat. Dia turun. Dia turun. Okey. Langkah untuk buat kecerunan ini, awak tentukan koordinat dia. Okey. Kalau C ni, apa koordinat dia? 15.30. 15.30. Very good. 15.30. Kalau D ni, apa koordinat dia? 10 dengan 0. 20 dengan 0. Very good. Okey, kita dah tahu kecerunan. Kita guna rumus kecerunan. Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, Y2. Okey, kita ambil yang atas lah biasa. Kita ambil yang atas. Tolak dengan yang bawah. Itu Y. Kalau X pun sama, kalau kita dah pilih yang atas sebagai nombor 1, kita pilih yang bawah sebagai nombor 2. Dan jangan lupa untuk tulis lah. Untuk tulis, jadi tu 30 tolak sifar per dengan 15 tolak 20. Di sini kita kira lah. 30 tolak sifar adalah 30. 15 tolak 20 berapa? -5. Negatif 5. Jangan lupa negatif. Jangan lupa negatif walaupun kita tak biasa dengan negatif itu. Jadi 30 bahagi negatif 5 kita akan dapat negatif 6. Kan saja kalkulator 30 bahagi negatif 5 kita dapat negatif 6. Okey, dalam kalkulator awak selesai atas dahulu, selesai bawah dahulu untuk memudahkan awak. Sebab kadang-kadang kalau awak guna kalkulator yang 570 MS, dia sebaris saja. Dia sebaris. Jadi pengiraan itu dia lari lah. Dia lari. Salah penggunaan kalkulator sebenarnya. Okay. Nak selamat, awak kira dahulu belah atas. Lepas itu kira belah bawah. Lepas itu baru bahagikan dia. Dapat negatif 6. Alright. Itu soalan B. 2 markah. 2 markah. Kat mana markah dia? Biasanya markah dia kat sini. 1 markah. Jawapan 1 markah. Yang A ni 1 markah lah. Alright. C pula. Diberi jarak zarah X sama dengan jarak zarah Y. Hitung nilai T. Okey. Kalau graf laju masa ini, jarak kita kira adalah luas di bawah graf. Untuk jarak kita kira luas di bawah graf. Okey, maksudnya berapa luas yang warna kuning ini adalah sama dengan luas yang warna
hijau. Okay, jadi saya cuba, sorry, kuning dahulu. Okey, jadi saya cuba lorekkan graf yang untuk zarah X ini, yang warna kuning ini. Kita kena cari luas itu untuk dia punya jarak. Jarak untuk zarah X. Jadi bentuk dia punya pergerakan zarah X ini, dia ada bentuk segi empat. Kita pecahkan, kita pecahkan mewakili yang ini, bentuk segi empat AB ni. Lepas itu kita pergi ke sini, dia bentuk trapezium. Awak kena tahulah rumus untuk kira trapezium macam mana. Dan dia ada bentuk segitiga, iaitu yang ini. Yang ini, CD itu. Dia bentuk segitiga. Okey, apa dia punya ini, kita kena pasti. Okey, kalau yang segi empat ini dia punya panjang dia 5. Sebab dari sifar kepada 5, jadi dia 5. Dia 5. Okey. Tinggi dia sifar kepada 10, maksudnya di sini adalah 10. Itu. Okey, next kita pergi bentuk yang kedua ini, bentuk trapezium. Berapa panjang yang ini? 5. Ni dari sini ke sini. 12. 10. 10. Saya dengar 12 kurang tepat. Saya dengar 15 pun kurang tepat. Maksudnya dia dari sini ke sini. Maksudnya 15 tolak 5. 15 tolak 5. Kita dapat 10 di sini. Okey, sini 30. Okay, yang ni samalah 30. Yang ini 10. Okey, yang segitiga pula. Berapa yang ini? Jarak sini. 5. 5. Bagus. Dah belajar dah. Bagus. Yang ini yang kita nak. Okey, panjang yang ini. Tinggi segitiga ni. 30. 30. Okey, jadi kita dah tahu semua. Untuk yang zarah yang warna kuning itu, zarah X. Zarah X kita dah tahu. Dia bagi tahu soalan ini. Jarak dia sama. Maksudnya luas di bawah graf zarah X yang warna kuning sama dengan luas. Okay, ini saya tulis sikit yang warna hijau. Yang warna hijau yang ini. Dia bentuk apa yang warna hijau ini? Segitiga. Segitiga. Bentuk dia segitiga. Jadi luas yang warna kuning itu sama dengan luas segitiga yang warna hijau. Okey, yang ni saya highlight yang warna hijau. Yang ini. Okey, berapa panjang yang ini, tapak segitiga ni? Dari sifar sampai T. Berapa 20 dia? tambah T. 20 tambah T. 20 tolak T. 20 tolak T. Macam mana tu? T lagi banyak pada 20 ni. Nampak ni? T ni duduk lebih kanan pada 20. Maksudnya tak logik lah. 20 tolak T. Okey, dia bermula dari sifar. Awak ingat Dia bermula dari sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Sampailah 20. Sampailah T. Jadi maksud dia, masa yang dia peruntukkan adalah T saat. Kita tak tahu lagi lah. Kita tak tahu. Dia bukan kita dah tahu sebab dia nak suruh cari nilai T kan. Jadi yang ini adalah T. Kita tak tahu. Mungkin dia boleh jadi 21, mungkin boleh jadi 22. Tetapi kita tak tahu. Tetapi kita dapat maklumat jarak untuk zarah X dengan jarak untuk zarah Y adalah sama. Yang itu saja yang kita tahu. Jadi yang T ni kita buat dahulu sebagai T. Dan yang tinggi yang ini. Yang tinggi yang ini adalah 30. Jadi 30. Jadi apabila kita dah dapat perkara-perkara itu, kita masukkan dalam persamaan. Kita masukkan dalam persamaan. Okey, jadi nak kira ini luas segi empat. Apa kita buat? 5 darab 10. 5 darab 10. Okey, untuk luas trapezium 1/2 hasil tambah sisi yang selari, iaitu sisi selari yang 10 dengan 30 ini. 30 tambah 10 didarabkan dengan tapak dia, iaitu 10.
Okey, ni yang bentuk trapezium. Ditambahkan dengan segitiga. Segitiga yang ini tadi. Segitiga yang ini tadi. Alright, jadi luas segitiga adalah 1/2 darab 30 darab 5. Which is sama dengan segitiga yang warna hijau ini. Sama dengan segitiga yang warna hijau ini. Kejap saya bawa ke tepi sikit. Tak cukup ruang. Okey, which is sama dengan segitiga yang warna hijau itu 1/2 iaitu untuk kira luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Darab tapak dia kita tak tahu, T sajalah. Darab 30 tinggi dia. Okey, dan kita kira lah. Nak kira pakai kalkulator boleh. Okey. Jadi ini kalkulator awak. Ini kalkulator awak. Saya ada kelas WIS. Saya ada kelas WIS. Okey, siapa ada kalkulator ini? Saya. Angkat tangan, angkat tangan. Seorang je. Yang lain semua yang jenis MS jenis MS. Betul tak? Saya jenis SG tu. SG. Bahaya tu SG. Sekejap Saya ambil yang ni. Yang ini, yang jenis MS. Yang MS. Mungkin ada yang jenis MS, ada yang jenis kelas WIS. Ada yang jenis kelas WIS, ada yang MS. Okey, cara dia tetap sama saja, kita guna function calculator ni untuk menyelesaikan. Saya buat dua-dua saya buat dua-dua cara nak guna calculator untuk mendapatkan nilai T ni. Okey, jadi yang ini yang kita dah dapat persamaan dia 5 darab 10 tambah 1/2 semua itu. Jadi kita masukkan. Okey, kita buat kelas WIS dahulu. Okey, sebab saya suka kelas WIS ini, bentuk dia bentuk buku teks bentuk dia bentuk buku teks. Sorry, saya nak kena off dahulu. Saya punya Telegram ini mengganggu. Okey, jadi kita buat saja 5 darab 10 tambah yang ini yang saya suka. 1/2 ni kita boleh buat dalam bentuk pecahan terus macam ini. Jadi 1/2. Okey, yang ini darab dalam kurungan 30 tambah 10. Okey, 30 tambah 10 tutup kurungan. Didarabkan dengan 10. Sampai sini baru jangan habis lagi. Tambah 1/2. Darab 30. Dalam kurungan 30. Darab 5. Darab 5. Okey, sama dengan, awak jangan tekan sama dengan yang ini. Kita nak guna sama dengan yang merah ini. Kita nak guna sama dengan yang merah ini. Kita tekan alfa sama dengan. Barulah kita dapat simbol sama dengan di sini. Muka saya pun dah tertu dengan kalkulator, tak apa. Okey, sama dengan yang ini pula. 1/2 darab T darab 30. Jadi 1/2. Okey, darab dahulu. Okey, T ni kita tak ada dalam kalkulator ni. Kita tak ada. Jadi kita gunakan pemboleh ubah saja, iaitu kita guna X lah. Biasanya kita pakai X. X menggantikan T didarabkan dengan 30. Okey, kita dah selesai tulis yang ini. Cara kita nak dapat jawapan straightforward nilai T ni, kita tekan untuk kalkulator kelas WIS ini, kita tekan Shift tekan CALC ni. Shift tekan CALC. Okey. Cara dia Shift, pastikan dia ada simbol S di sini. Dan tekan CALC, dia akan keluar macam ini. Untuk kelas WIS ini, sekali saja. Lepas itu kita tekan sama dengan. Lepas itu kita tekan sama dengan. Okey, terus kita dapat jawapan dia 21.6667. Apabila dapat jawapan seperti ini, kita tukar kepada bentuk pecahan. Tukar pada bentuk pecahan, tekan yang ini.
Tekan shift. Oh, tak boleh Okey, yang ini. Okey, tekan yang ini. Ni pun tak boleh. Saya pun tak pasti pakai yang ini. Jadi jawapannya 21.67. Tak apalah. Dalam bentuk perpuluhan pun boleh sebenarnya. Tapi sebab dia nombor ini tak apa cantik, sebab itu saya suggest pakai bentuk perpuluhan itu. Tapi yang saya punya yang ini boleh semalam saya kira. 21.67. Tak apalah yang itu. Itu kalkulator saja. Okey, ini jawapan T sama dengan 21.67 pakai kalkulator ini. Macam mana nak pakai kalkulator ni? Alright, kalau kalkulator ni, okay, saya besarkan skrin sikit. Okay, cara dia tetap sama. Okay, kita tulis saja 5 darab 10 tambah 1/2. Yang ini yang tak ada dalam kalkulator ni. Kita kena tekan 1/2. Dia jadi baris saja. Tak macam yang tadi. Dia ada bentuk macam ini. Okay, tapi tak apa. Tapi yang penting untuk kalkulator ni kena hati-hati dengan kurungan lah. Darab 30 tambah 10 tutup kurungan. Nampak dia tutup kurungan. Buka kurungan balik 10 tutup kurungan. Lepas tu tekan tambah 1/2 darab kurungan 30 tutup kurungan, buka kurungan. Nampak? 30 darab 5. Okey, sama dengan pun sama. Kita tak nak tekan sama dengan yang ini. Kita nak sama dengan yang merah. Yang ini yang ada kat sini. Ada button sini. Kita tekan alpha. Tekan yang ini. Dia ada sama dengan merah itu. Dan 1/2. Kalau ada soalan terus type dalam chat ataupun tanya terus pun tak apa. Darab X. Yang ni kita nak cari X. T tu. Jadi yang ini tak ada X kat sini. Untuk kalkulator ni kita kena ambil yang ini. X-nya di sini. Di sini. Jadi tekan alpha. X didarabkan dengan 30. Okey. Apabila kita dah selesai, kita dah selesai tulis dari kiri sampai ke kanan ini. Jadi cara untuk cari jawapan yang T sama dengan 20, berapa kita dapat tadi? 21.67, kita tekan Shift CALC. Tekan sekali lagi Shift CALC. Still kita dapat jawapan yang sama 21.6667 macam kalkulator yang satu ini. Sama jawapan dia. Jadi jawapan dia tetap sama. Tetapi yang ini senang 21 2/3. Tapi jawapan dia tetap samalah 21.67. Okey. Selesai yang ini 2 markah. Kat mana markah dia? Markah dia dekat equation ini. Ini 1 markah dan juga jawapan 1 markah. Jadi sebab itu kita jimatkan masa dengan menggunakan kalkulator untuk dapat jawapan. Sebab dia 2 markah saja untuk soalan ini. Kalau soalan ini 2 markah. Biasanya 2 markah sajalah. Sebab itu kita pakai saja kalkulator. Kalau kita nak kira satu-satu tu makan masa nak selesaikan. Okay, next. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Yang ini. Kita tengok langkah yang pertama jenis graf iaitu graf laju masa lagi. Okay, laju masa dia still ada 2 graf. Satu yang warna hijau. Satu yang warna kuning. Okey, barulah kita baca. Rajah 2 menunjukkan graf laju masa pergerakan 2 zarah J dan K. A, B, C, D mewakili pergerakan zarah J. Okey, yang ini adalah J. A, B, C, D yang warna kuning itu J. Dan K adalah A, E. Yang ini K. Yang warna hijau adalah K. Okey, bermula pada titik yang sama melalui laluan yang sesama. Okey, itu cerita dia. Nyatakan laju seragam sama macam tadi. Laju seragam iaitu yang flat
Ini graf laju masa lagi Ini graf laju masa lagi. Jadi sama saja laju seragam dia kat sini iaitu 40. Okey, dan hati-hati awak tulis pada ruang jawapan. Dalam peperiksaan awak tulis pada ruang jawapan. Dia disediakan ruang jawapan itu. Janganlah awak tulis kat soalan ini. Susah pemeriksa nak tanda nanti. Tulis pada ruang jawapan 40 di situ. Alright, itu satu markah saja. Kadar perubahan laju sama juga. Kalau kadar perubahan laju, kita kira kecerunan. Okay. Jarah J iaitu yang warna kuning. 15 saat pertama maksudnya dari sifar hingga 15 di situ. Iaitu kecerunan dia yang ini, AB ni. Jadi sama kita pakai sistem koordinat 15, 40 untuk B ni. Dan A adalah sifar. Okay. Jadi sama Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Biasa kita ambil yang 2 itu yang duduk atas. Yang 2 itu duduk atas. Senang kita nak tolak nanti. Jadi kita tengok 40 tolak sifar iaitu Y bukan 40 tolak 15. Biasa juga student dia tolak 40 tolak 15 bukan. Y tolak dengan Y di sini. 40 tolak sifar dan 15 pun tolak sifar di situ. Per dengan 15 tolak sifar dan kita dapat 40 per 15. Kira saja dengan kalkulator saya dapat 8 per 3 jawapan dia. Boleh ke jawapan dalam bentuk pecahan macam ini? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Katakan saya kira ini. 40 per 15. Dapat jawapan. Saya tukarlah. 8 per 3. Boleh tak saya tinggalkan jawapan dalam bentuk macam ini? Boleh. Boleh Okey. Boleh. Ini adalah jawapan dalam bentuk terakhir juga. Boleh. Ataupun awak nak tukar kepada bentuk perpuluhan pun boleh. Tetapi jawapan dalam bentuk pecahan lebih tepat. Itu jawapan dalam bentuk pecahan lebih tepat. Sebab apa? Kalau perpuluhan kita bundarkan. Dia dah jadi tak tepat. Atau katakan awak nak buat dalam bentuk perpuluhan. 2.67. Tak ada masalah. Tetapi dia tidak jitu lah jawapan dia. Jawapan yang paling tepat ialah 8 per 3. Ini case kalau jawapan dia dalam bentuk pecahan. Dia boleh. Jawapan ini boleh dalam bentuk apa. Asalkan dia tak ada mention dia nak dalam bentuk apa dalam soalan itu. 8 per 3 ataupun salah satu saja. Jangan tulis banyak-banyak lah. Tulis salah satu. Kalau nak tulis 8 per 3, tulis 8 per 3. Kalau nak tulis 2.67, tulis 2.67. Itu saja. Alright. Yang ini yang sama juga lebih kurang macam tadi. Tetapi dia situasi lain. Pada T saat, perbezaan jarak J dan K ialah 30 meter. Maksudnya, J tolak K, jarak yang dilalui oleh J, tolakkan dengan jarak yang dilalui oleh K ialah 30 meter. Okey, kalau jarak untuk graf laju masa ini ialah luas seperti yang saya bagi tahu, luas. Maksudnya luas yang warna kuning ini sampailah kepada T sebab dia sempat sampai T saja. Maksudnya trapezium itu. Kita lukis kita lukis bentuk trapezium yang warna kuning. Yang ini, yang ini. Okay, apa dia punya itu? Panjang dia T. Tinggi dia 40. Yang ini BC ni T tolak 15. Okey, yang itu dia yang perlu kita tahu. Okey, dia cakap beza jarak K, J dengan K. Jarak K pula warna hijau. Yang ini. Highlighter. Warna hijau yang ini. Bentuk segitiga. Beza dia kita kena tolak lah. Beza perbezaan kita tolak. Tolakkan dengan segitiga yang warna hijau.
Okey, apa dia punya tapak dia? Masih lagi T, tinggi dia 40. Dan beza jarak dia 30. Beza jarak dia di sini 30. Jadi maksudnya warna kuning, luas warna kuning ditolakkan dengan luas warna hijau ini, hasil dia 30 sebab beza dia 30. Jadi di situ kita boleh buat persamaan lah. Di situ kita boleh buat persamaan. Trapezium sama 1/2 darab hasil tambah sisi yang selari, yang ini tambah yang ini. T yang bawah ini, bawah T ditambahkan dengan T tolak 5. 15 didarabkan dengan tinggi dia 40. Okey, selesai untuk yang warna kuning. Ditolakkan dengan yang warna hijau. Bentuk dia segitiga saja. 1/2 darab T darab 40 sama dengan 30. Okey, di sini awak boleh guna saja kalkulator. Guna saja mana-mana kalkulator yang awak sesuai selesa. Contohnya yang ini. Okey, jadi 1/2 semua awak tulis semua ini. Saya tak nak bazir masa sebab tadi saya dah tunjuk. Awak tekan saja, awak akan dapat jawapan T sama dengan 16.5. Awak akan dapat jawapan T sama dengan 16.5. Dia drill dia sama saja dengan soalan yang sebelum ini. Alright. Kita pergi kepada soalan seterusnya yang ini. Soalan ni yang bentuk lain pula. Jadual 3 menunjukkan laju dan masa bagi satu jarak tempoh 10 saat. Okey, dari 0 sampailah saat ke 10. Okey, soalan ini berdasarkan jadual ini dia suruh lukis. Sebelum ini dia bagi saja. Untuk soalan yang ini dia mungkin mungkin kita tak tahu sebab KSSM ini benda yang baru. Dia suruh lukis. Jadi kita kena lukislah. Okey, untuk masa 0 laju dia 30. Jadi 0 30 kita buat macam plot nak buat graf lah. 0 30 di situ. Pada masa 4 laju dia 10. Jadi kita tengok 4 di sini. 4 di sini, 10 di sini. Jadi plot dahulu di situ, buat titik sikit di situ. Lepas ni kita sambung-sambungkan lah. Okey, 8 10 sama 8 10 dan 10 15. 10 15. And then kita ambil pembaris dan kita gariskan. Pastikan guna pembaris. Bagi lurus di situ. Dia bagi lurus. Pastikan guna pembaris. Dan sambungkan lagi. Di situ bagi lurus dan sambungkan. Dapatlah kita punya graf. Seperti soalan yang ini tadi. Soalan yang ini dia dah bagi graf. Tapi untuk soalan ini dia minta kita lukis graf. Okey, selesai di situ. Untuk soalan A. Kita pergi pada soalan B pula. Hitung kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju dia apa? Kecerunan. Kadar perubahan laju kecerunan. Kalau kadar-kadar ni dia biasalah kita ambil kecerunan. Dalam tempoh 4 saat pertama, maksudnya dari 0 sehingga 4. Maksudnya starting sampai 4 saat. Maksud dia 4 saat pertama yang saya highlight warna kuning ini. Kecerunannya itu. Jadi guna konsep koordinat tadi. Apa koordinat di sini? 0, 30. Yang ini 4, 10. Sama juga. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang atas lah kita ambil yang 2. Dia Y kita highlight sikit supaya tak bertukar. Biasa biasa. Masa saya menanda pun banyak student yang buat salah sebenarnya. Dia tahu sebenarnya tapi dia careless 30 tolak 0 dia buat. 10 tolak 4 yang bawah. Tak boleh lah. Y dengan Y 30 tolak 10. 0 tolak 4. Okey, jadi 30 tolak 10 kita dapat 20. 0 tolak 4 negatif 4. Dan kita tekan kalkulator kita akan dapat jawapan negatif 5. Okey, itu
jawapan untuk B1. Okey, dan seterusnya cari jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah tersebut ketika ianya bergerak pada laju seragam. Laju seragam apabila graf itu mendatar bagi graf laju masa. Okay, jadi jarak adalah luas di bawah graf apabila dia mendatar. Okay, yang warna hijau ini saja. Yang warna hijau itu je. Luas yang warna hijau itu saja yang kita nak kira. Sebab dia nak kawasan itu saja. Luas dia. Jadi bentuk apa ni ya? Segi? Segi 4. Segi 4. Okey, kita tulislah dulu. Segi 4. Okey. Berapa panjang yang bawah ni? Saya highlight hijau ini. 4. 4. 8 tolak 4. Betul tak? Betul. Okey. Okey, yang tinggi dia 10. Jadi berapa jarak dia? Kita kira luas dia sajalah. 4 darab 10. Jawapan dia 40. Dapatlah markah penuh bagi soalan ini. Itu antara soalan-soalan yang boleh ditanya. Okey, kita pergi kepada soalan yang nombor 4. Soalan nombor 4 ini. Awak tengok, apa beza dengan soalan sebelum ini? Graf dia. Apa beza dia? Jarak masa. Bagus. Dapat Sekejap saya nak off saya punya sound handphone. Okey. Ini adalah graf jarak masa. Berbeza dengan graf sebelum ini. Ini graf laju masa. Tetapi yang ini adalah graf jarak masa. Dia graf yang lain. Jenis graf yang lain. Sebab itu yang pertama sekali, yang ini dalam sistem 24 jam sebenarnya ni. Okey, yang pertama-tama sekali saya bagi tahu tadi, kena tengok jenis graf. Kena tengok jenis graf. Jadi, barulah kita tahu apa cerita dia. Okey. Hajah menunjukkan graf jarak masa bagi satu perjalanan sebuah kereta dari KL ke Ipoh. Okey, daripada graf ini kita boleh kenal pasti. Maksudnya dia bergerak. Jarak dia semakin bertambah, nampak di sini. Semakin bertambah di sini. Lepas itu dia berhenti. Jarak dia tak berhenti dari masa sini. Tak bergerak-gerak. 152 je dari pukul 1.45 sampai pukul 2 ni. Dia tak bergerak pun. Maksudnya dia berhentilah di situ. Lepas itu pukul 2 barulah dia bergerak sampailah ke Ipoh. Daripada graf itu sendiri kita boleh tafsirkan pergerakan sesuatu perkara itu. Dalam kes ini pergerakan kereta lah. Alright. Nyatakan tempoh masa dalam minit pemandu itu berhenti di tapah. Nampak? Dia berada di tapah iaitu 152 km dari Kuala Lumpur ini. Berapa masa ni? Dia berhenti. Kalau untuk graf jarak masa ini, kalau berhenti maksudnya graf itu yang flat. Graf itu flat. Boleh bezakan tak? Ini kalau graf jarak masa, maksudnya kalau graf yang flat itu dia berhenti. Maksudnya jarak dia tak berubah. Jarak dia tak berubah. Saya highlight sikit lagi yang warna kuning ini. Daripada pukul 1.45 sampailah pukul 2, jarak dia masih lagi 152. Dia tak berubah. Maksudnya dia berhenti. Sebab itu dia mendatar saja di situ. Alright. Jadi, berapa ni masa dalam minit ni? 1.45 sampai pukul 2 ni. Mudah sangat ni. 15 minit. 15 minit. 15 minit. 15 minit. Okey. Yang tu A. Hitung laju dalam kilometer per jam kereta itu bergerak dari Kuala Lumpur ke Tapah. Dalam kilometer per jam. Hati-hati di situ. Dalam kilometer per jam. Dari Kuala Lumpur ke Tapah. Hitung laju ini pun sama. Kita kena tengok kecerunan. Biasa kalau jarak ni. Kadar perubahan jarak dia tulis. Boleh juga dia tanya. Hitung laju ataupun soalan yang sama juga maksud dia. Kadar perubahan jarak.
Laju itu adalah kadar perubahan jarak. Tetapi hati-hati di sini dia nak dalam unit kilometer per dengan jam. Kilometer per jam. Jadi kita kena hati-hati di sini. Okey, di sini berapa minit ini dia bergerak ni? Dari pukul 12 sampai pukul 13.45 ini. 1 jam 45 minit. Betul tak? Betul. Betul. Jam 45 minit. Dia nak dari KL ke Tapah saja kita fokus kepada situ. Dan jarak di sini adalah 152. Jarak dari KL ke Tapah 152. Jadi di sini kita boleh kita punya ini koordinat 1 jam 45 minit 152 jarak itu. Okey, yang ini sifar-sifar lah. Sifar-sifar sebab dia starting di sini. Ada starting sini sifar-sifar. Sifar jam. Okey, yang ini masa saja. Alright. Jadi apa yang kita nak buat? Kita nak kira kecerunan. Kecerunan. Okey, jadi jarak bahagi masa untuk kira laju lah. Sebab kalau awak tengok di sini, unit di sini, km per J ni, kmj negatif 1 ini maksudnya kalau awak ambil fizik, ada yang ambil fizik sini ya. Km per J. Daripada unit itu kita boleh tahu yang mana duduk atas, yang mana duduk bawah. Maksudnya jarak duduk atas, masa duduk di bawah. Okey. Macam mana ni? Tak boleh. Okey, boleh tu. Okey, jadi jarak dia adalah 152 dibahagikan dengan 1 jam 45 minit. Okey, tetapi di sini awak kena hati-hati. Sebab apa saya cakap hati-hati di sini? Sebab dia nak hanya dalam unit jam. Dia tak nak dalam unit jam dengan minit. Jadi kita kena tukar 1 jam 45 minit ini ke dalam jam sahaja. Okay. Macam mana nak tukar? Kita boleh tukar dengan kalkulator sebenarnya. Okey. Cara dia, ambil kalkulator awak, tekan on, pastikan ada bateri. Okey, butang ini kita gunakan butang ini. Butang yang ada bulat, dash, double dash ini. Okey, maksudnya 1 jam 45 minit awak tulis macam ini. Tekan 1, tekan butang ini maksudnya 1 jam. 1 jam, tekan 45 minit sekali lagi. Tekan butang yang sama. Ini maksudnya 1 jam 45 minit. Kita tekan di sini kita dapat ni 1 jam 45 minit sifar saat. Yang ni saat sebenarnya. Sifar saat. Okey, cara kita nak tukar, kita tekan saja butang ini sekali lagi. Kita akan dapat 1.75 jam. Itulah kita nak tukar jam minit kepada jam sahaja ataupun nak tukar jam kepada jam minit. Nak tukar balik, kita tekan saja butang ini sekali lagi. Dapat 1 jam 45 minit. Tekan sekali lagi dapat 1.75 jam. Jadi barulah kita boleh bahagi 152 dibahagikan dengan 1.75. Okey, jadi awak kira di situ 152 bahagi 1.75 awak dapat 86.86 kilometer jam negatif 1. Itu hanya kiraan guna kalkulator sajalah. Alright. Dan soalan yang ketiga, hitung purata laju. Hitung purata laju maksudnya keseluruhan perjalanan, maksudnya jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Okay, sama saja jumlah jarak yang dilalui ialah 205 km. Itu adalah graf jarak masa. 205, saya tulislah ni. Jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Termasuk masa rehat. Ni untuk laju purata. Termasuk waktu rehat. Maksudnya jumlah jarak 205. Jumlah masa itu pada dari pukul 12 sampai pukul 3.20. Dari pukul 12 sampai 3.20. Maksudnya dia bergerak selama 3 jam 20 minit.
3 jam 20 minit. Sama juga kita tukar jam dengan minit ini kepada bentuk jam sahaja. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 10/3. 205 dibahagikan dengan 10/3. Okay, ini kiraan pakai kalkulator saja. 205 bahagi 10/3, kita dapat 61.5 kilometer jam -1. Alright, setakat ini ada soalan tak? Sebelum saya pergi ke soalan seterusnya. Tak ada cikgu. Tak ada Kalau tak ada, kita teruskan. 9:29. Okay, kita habis pukul 10:20. Okey, nombor 5. Rajah 5 menunjukkan graf laju masa. Okey, yang ini tricky sikit. Kena baca betul-betul soalan. Sebab saya pun kadang-kadang terkena dengan soalan. Itu kita kena baca betul-betul. Yang pertama kita tengok jenis graf laju masa. Okey, ada 2 graf. Sama juga. 2 graf warna kuning dengan yang warna hijau. Okey, di situ. Supaya kita dapat bezakan. Dalam kertas soalan awak dia tak ada warna-warni. Awak je guna highlighter tu warna-warnikan. Boleh bawa masuk. Tapi jangan tulis nota lah kat highlighter tu. Memang kena marah lah dekat pengawas peperiksaan. Salah-salah kena tak dapat ambil peksa nanti. Okey, ni bahagian B juga maaf yang ini. Yang ni bahagian B juga sebenarnya. Okey, menunjukkan pergerakan dalam 55 saat OABC. OABC warna kuning mewakili zarah P. Okey, OABC warna P. Dan yang lain, yang warna hijau, zarah Q. Okey, apabila kita dah identify tu, kita boleh teruslah. Nyatakan laju seragam, zarah Q. Mudah saja yang ni. Zarah Q warna hijau, kita tengok yang flat saja. Laju dia 25. Okey, next. Dia beri jarak yang dilalui oleh kedua-dua zarah dalam tempoh T saat. Dalam tempoh T saat. Dia bukan sampai 55 Dia sampai T saja. Maksudnya luas di bawah graf sampai T saja. Yang ini yang saya tertukar. Saya buat sampai 55 terus dapat jawapan yang pelik. Kalau dapat jawapan yang pelik itu, adalah something wrong. Okey, maksudnya dia buat sampai T saja. Adalah sama. Maksudnya, luas yang warna kuning ini, bentuk trapezium ini. Jadi, kita terjemahkan ke dalam. Kita punya itu bentuk trapezium. Okey, jarak ini adalah, berapa tu yang warna kuning tu? Saya highlight warna kuning itu adalah T. Maksudnya pergerakan dari sifar ke T. Jadi yang ini pun T lah. Okay, yang ini dari A ke B ni berapa jarak dia? Macam mana kita nak kira? Berapa nilai dia kat sini? T. T tolak 10. Okay, bagus. T tolak 10. Dan tinggi dia 15. Dia cakap adalah sama, maksudnya sama dengan yang warna hijau. Saya highlight sikit warna hijau. Yang ini, bentuk dia segitiga. Sama dengan bentuk segitiga. Warna hijau. Jadi jarak dia pun T belah bawah, yang atas 25. Jadi luas. Luas. Kalau graf laju masa ni, kalau jarak dia melibatkan luas di bawah graf. Jadi kita buat 1/2 darab T tambah T tolak 10. Sebab kita kena tambahlah hasil tambah yang ini. Yang ini dengan yang ini. T tambah T tolak 10. Kita baca itu. Darab dengan 15 adalah sama dengan luas segitiga iaitu 1/2 darab T darab 25. Okey, yang ini mudah saja. Awak tekan kalkulator seperti yang saya ajar sebelum ini. Nak suruh saya tunjuk sekali lagi ke? Ibu. Wah, you boleh.
Yang mana? Kalkulator mana? Yang ini ke yang kelas Swiss? Yang ni. Ya, yang ini MS yang MS. Okey. Okey, 1/2 kita tekan saja 1/2. Okey, kita dah selesai ni 1/2. Ada kurungan ini, kita buat kurungan. T tambah T tolak 10. Kalau T ni tak ada kat sini, T betul tak? Jadi kita tukar kepada X lah. Kita ambil alpha, yang warna merah alpha X. Tekan ni, X ini. Dapatlah nilai X ini. Jangan tekan darab ini. Dia adalah X yang warna merah ini. Yang ni pun sama. Tambah alpha X. Tolak 10. Tolak lah. Tolak 10. Tutup kurungan. Sama lagi. Lepas tu sama lagi. Kurungan 15. 15. Tutup kurungan. Okey, sama dengan. Jangan tekan sama dengan yang ini. Kita ambil sama dengan yang merah. Tekan sama dengan yang merah di sini. Jadi tekan alpha. Tekan yang sama dengan merah di sini. Ini. Sorry. Saya tertekan tadi. Kena buat baru. Ya Saya salah tekan. 2 kurungan X tambah X tolak 10 kurungan 15. Okey, yang sama dengan ini tekan alpha. Pastikan dia ada merah di sini. Tekan yang butang ini. Dia dapat sama dengan yang ini. Sama juga 1/2 apa dia punya ni? Okey, 1/2 darab T. Okey, maksudnya dalam kurungan X T tu kita gantikan dengan X. Tutup kurungan. Ni tutup kurungan. Darabkan dengan 25 tutup kurungan. Okey, apabila kita dah selesai ini semua ini, kita boleh semak dengan tekan arrow ini. Betul tak kita buat? Jadi kita boleh semak lah kat mana kalau kita ada salah kat mana-mana. Okey, apabila kita dah buat semua itu, cara dia tekan shift. Tekan shift, tekan CALC, dia akan keluar macam ni. Dia tanya X apa? Kita tak nak lagi yang ni. Kita tekan sekali lagi. 2 kali ulang sekali lagi, tekan shift, tekan CALC. Barulah jawapan dia ini. Untuk kalkulator MS. Jadi jawapan dia adalah T sama dengan 30. Itu jawapan dia. T sama dengan 30. Mudah saja. Apabila kita dah dapat equation ini. Sebab itu kita kena faham betul-betul dia punya masalah itu. Apabila kita dah faham, kita terjemahkan dalam bentuk ayat matematik, kita guna kalkulator. Pastikan, biasanya banyak masalah. Sekolah saya pun samalah. Sekolah saya pun sama masalah kalkulator ni. Saya nak ingatkan awak. Pastikan awak ada kalkulator. Paling kurang yang ini, 570 MS ini. Yang ini dalam harga dia dalam RM50. Original, pastikan original . Kalau yang tak original itu dia mungkin dia mungkin salah pengiraan. Ataupun yang inilah. Ataupun yang ini harga dia dalam RM70. Yang ini. Awak boleh guna benda ini sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Itu yang biasa saya beritahu. Sebab saya cakap daripada tingkatan 1 lagi benda ni. Awak boleh guna. RM70 tu kalau awak guna 7 tahun baru RM10 setahun. Jaga elok-elok. Okey, pastikan awak ada kalkulator. Okey, siapa pernah main Mobile Legends sini? Angkat tangan. ML. PUBG ada PUBG. Main PUBG, main COD, ada kan? Sebelum awak main tu awak buat apa? Awak equip dulu kan? Beli barang-barang, beli pistol semua, beli bom, tambah mana dulu nak stun. Betul tak? Betul. Betul. Itu peralatan medan perang awak nak pergi main Mobile Legends, nak lawan dengan musuh. Sama juga dalam peperiksaan.
kalkulator ini adalah senjata awak yang membolehkan awak membunuh soalan itu, menjawab soalan itu. Ini kalkulator ini, senjata ganti. Sebagai, kalau tak, awak pergi je serang tumbuk-tumbuk. Kalau katakan awak main Mobile Legend, tak ada apa-apa, pergi serang. Sekejap je mati, itulah. Sama juga dengan kalkulator ini. Jadi kalkulator ini sebagai senjata awak masuk ke medan perang, iaitu masuk peperiksaan ataupun pembelajaran awak. Dia situasi dia, walaupun situasi berbeza, dia punya tugas dia tetap sama, iaitu sebagai senjata kita. Alright, kita pergi pada soalan C. Hitung kadar perubahan laju, ini samalah. Kita cari kecerunan saja. 10 saat terakhir zarah P. Zarah P warna kuning. Zarah P warna kuning. Ada yang ini. Okay. Tapi T ini 30. 10 saat yang terakhir maksudnya 55 sehingga 45 saja. Yang ini tricky sikit. Zarah P dalam 10 saat yang terakhir. Tapi kita tahu kalau kadar perubahan laju ini kita kena tengok kecerunan. Okey. Jadi kalau 10 saat terakhir, dia 45 saat lah. 45 saat. Kecerunan dia kat sini. Saya buat yang highlight warna merah. Kecerunan dia di sini. Tetapi kalau kita nak guna konsep koordinat untuk 10 saat terakhir ini, katakan yang ini 55 sifar. Yang ini 45. Tapi kita tak tahu yang ini. Berapa ini? Tak tahu, betul tak? Jadi yang ini kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi kita tak boleh cari kecerunan di situ. Tetapi awak kena ingat, kalau dia berada pada garis yang sama, dia mempunyai kecerunan yang sama. Dia mempunyai kecerunan yang sama. Maksudnya, walaupun dia duduk di sini, tetap dia sama dengan kecerunan di sini dengan di sini. Dia sama di situ. Jadi, daripada situ kita boleh kira. Maksudnya kecerunan 10 saat terakhir itu sama juga dengan kecerunan yang ini. Sebab dia berada pada garis yang sama. Garis yang mempunyai kecerunan yang sama. Okey, Wan Adam. Tadi dia tu kot. Dia angkat tangan ni. Dia main PUBG je. Tengah main PUBG lagi ke tu? Tak sekarang tengah belajar. PUBG belajar. Okey, jadi sama saja. Walaupun kita tak tahu nilai 45 ini berapa nilai Y dia. Tetapi sini 45 ini kita tak tahu nilai Y dia. Tetapi dia berada pada kecerunan yang sama. Jadi kita boleh kira dia punya kadar perubahan laju itu. Jadi guna konsep tu tadi 55 sifar, yang ini 30 15. Okay, Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1 sama dengan. Okay, atas tolak bawah biasanya kita mudah untuk pengiraan. Titik atas tolak titik bawah, maksudnya titik ini duduk di atas, titik ini duduk di bawah, itu maksudnya atas bawah itu. Jadi jangan lupa pastikan yang ini adalah Y. Jadi 15 tolak sifar per dengan 30 tolak 55. Di 15 tolak sifar 15, 30 tolak 55 adalah negatif 25. Jadi kita kira, kita dapat negatif 0.6. Jawapan dia negatif 0.6. Okey. Jadi kita dapat jawapan dia. Okey. Sifar ni terlihat sikit. Bagi dia bertutup. Salah satunya tulisan. Tulisan pun salah satu sebab. Pastikan tulisan awak itu boleh dibaca. Janganlah tulis teruk sangat. Jangan tulis teruk sangat. Sebab pemeriksa ini
pun orang, bukan robot. Jadi kadang-kadang dia ada emosi dia. Kadang-kadang dia emosi dia. Tambah-tambah sekarang kita dah start menanda secara online. Dah start menanda secara online. Kita kena tengok skrin komputer tu lama-lama. Dia sangat memenatkan. Kalau untuk orang-orang yang muda remaja macam saya ni, macam cikgu awak ni muda remaja, kalau tengok skrin komputer ni tak boleh. Tak boleh lama-lama sebab dia cepat memenatkan. Sebab apabila melibatkan mata, dia semua ni, saraf-saraf dia melibatkan otak. Otak banyak fikir, dia akan cepat penat. Okay, sama juga dengan yang pakai spek. Sama juga. Yang ini saya nak tu juga. Sama dengan yang pakai spek. Kalau awak rabun, pastikan awak ada spek. Sebab apa? Kalau awak tak ada spek, mata awak itu akan fokus kepada benda itu, menyebabkan otak awak berfikir banyak. Otak awak berfikir banyak sebab dia nak fokus kepada itu. Dia macam kamera ni lah. Kamera ni nak fokus. Nak fokus. Dia kena fikir dulu. Dia ambil masa nak fokus kepada saya. Nampak? Saya buat sekali lagi. Kamera ni, dia nak fokus tu, dia ambil masa. Mula-mula dia blur. Lepas tu dia nak fokus kepada apa yang dia ada otak. Otak itu berfikir. Apabila kita banyak berfikir, dia cepat penat. Sebab itu kalau awak tengok kawan-kawan awak yang rabun, dia cepat tidur di dalam kelas. Sebab dia cepat penat. Dia cepat penat. Jadi kalau yang rabun, pastikan awak ada spek. Pastikan awak ada spek supaya dengan spek ini, dia tak adalah otak ini proses lama sangat. Jadi dia tidak memenatkan. Okey, salingan saja tadi. Okey, kita pergi yang satu lagi. Okey, yang ini graf jarak masa. Kita pergi yang ini satu lagi. Lepas ini kita pergi kepada bab yang satu lagi. Bab kewangan. Bab kewangan ni sikit saja sebenarnya. Yang jarak masa ini yang kita perlu fokuskan. Sebab jarak masa ini soalan senang lah sebenarnya. Senang kalau awak tahu step by step dia itu. Okey, bahagian B. Soalan nombor 6. Bersama saya soalan nombor 6. Rajah 6 menunjukkan graf jarak masa. Rina, kereta api dari Rawang ke Serdang. Ada nama Rina sini? Tak ada. Nama siapalah saya letak ni. Okey, dari ke Rawang ke Serdang. Okay, sama macam kes KL ke tu, tetapi di sini dia mudah sajalah, masa dalam minit saja. Tetapi di sini hati-hati, masa dia dalam minit, jarak dia dalam kilometer. Sebab kalau saya scan through tadi, ada jawapan dalam jam yang ini. Soalan B tu. Dia nak jam. Jadi di situ yang kita kena hati-hati. Alright. Kita tengok. Yang ni satu graf saja, tak ada masalah. Kita tak perlu pakai highlighter pun. Sebab dia satu graf je. Kalau dua graf, kita boleh identify lah menggunakan highlighter. Alright. Diberi bahawa laju kereta api dari Kuang ke Serdang, laju dia adalah 1.25 km minit negatif 1. Ni minit Ni minit. Ini minit. Jadi kita tak perlu buat pertukaran unit di sini. Okay, untuk soalan A1 tak perlu buat pertukaran unit sebab semuanya sama. Yang ni kilometer, yang ni pun kilometer. Yang ini minit, yang ini pun minit. Jadi sama. Jadi kita tak perlu buat pertukaran unit. Okey. Seperti yang saya bagi tahu, laju mewakili apa? Untuk graf laju jarak masa. Jarak bagi masa. Kecerunan. Laju adalah jarak bahagi masa, iaitu kecerunan jarak bahagi masa. Di situ. Terlindung dengan saya. Okay, jarak bahagi masa di situ. Tetapi dia dah bagi laju itu berapa. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena carilah kecerunan dia ni. Kita tahu kecerunan dia berapa, 1.25. Tapi kita tak tahu nilai T tu. Dia suruh cari nilai T. Find the value of T. Find the value of T. Jadi sama kita guna konsep Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tetapi di sini, apa dia punya koordinat?
T40. Sebab nilai T kita tak tahu. Sebab nilai T di sini kita tak tahu lagi. Yang itu yang kita nak cari tu. Yang ini di sini 11, 10 dia punya koordinat. 11, 10. X dahulu X iaitu 11, Y 10. Ini paksi X, ini paksi Y. Ini paksi mengufuk, yang ini mencancang. Jadi 11, 10. Dia punya itu. Alright. Jadi apabila kita dah tahu itu, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 adalah sama dengan yang ini. 1.25 ini. Sebab kita dah tahu dah kecerunan dia berapa. Jadi 1.25 itu kita tahu. Tetapi Y2 kita ambil lah daripada sini. 40 tolak 10. 40 tolak 10 per dengan T tolak 11 sama dengan 1.25. Okey, dapat di sini kita boleh guna kalkulator, tetapi kalau pemboleh ubah, kita panggil T ni sebagai pemboleh ubah lah, huruf ini duduk di bawah. Kalau kita guna kalkulator, guna konsep shift CALC tadi, dia akan ambil masa yang lama ataupun dia tak boleh selesaikan langsung. Jadi trik kita, jadi kita buat yang ni 40 tolak 10, 30 per T tolak 11 sama dengan 1.25. Kita bawa yang ini ke sebelah sini. Kita bawa. Jadi maksudnya kita buatlah kita punya kemahiran persamaan linear. Jadi yang tinggal 30 sama dengan 1.25. Okey, kalau bawa sini ke sini dia jadi apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Darab. Semua darab Okey, bagus. T tolak 11. Gitu. Di sini baru kita boleh guna kalkulator kita yang ini. Tadi kita dah guna apa? Tadi kita dah guna yang ini, kita guna yang ini pula. Sama saja. Okey, kita ambil yang ini. Sorry. Kalkulator. Okey, yang ini kita tulis 30 tekan alfa, cari sama dengan merah. Sama dengan merah je, tekan sama dengan yang hitam ini. 1.25 dalam kurungan T ni kita tukar kepada X. Untuk kalkulator ni dia dah ada X kat sini. Kita tak perlu tekan apa? Tak perlu tekan alfa X ni. Sama saja. Tolak dengan 11 tutup kurungan. Okey. Kalau kalkulator yang ini kalkulator yang ini awak kena tekan Shift CALC dua kali. Tapi kalau kalkulator yang ini tekan Shift CALC, lepas tu tekan sama dengan. Dapat jawapan T sama dengan 35. T sama dengan 35. Jangan buat X pula. Jadi kita buat, jadi jawapan T sama dengan 35. Okey, apabila kita dapat jawapan, kita tengok, kita semak. Logik tak T sama dengan 35? Okey, T ni 35. Logik tak? Adakah dia lebih besar pada 11? Ya. Ya. Katakan kalau kita dapat T sama dengan 10, tapi dia kat sini. Logik tak? Tak. Tak logik. Kalau tak logik, dia something wrong lah dengan calculation awak. Awak boleh kenal pasti kat mana silap itu ataupun awak buat balik. Kalau dia tak logik, awak kena semak balik. Itu yang kita nak identify kat mana kita tersilap. Itu salah satu cara lah. Okay, next. Soalan yang kedua. Okay, berapa lama masa dalam minit diambil untuk sampai ke Serdang? Sampai ke Serdang dari Kuang. Berapa lama? Dalam minit. Kita tengok bahagian masa je lah. Dia nak masa kan? Kita tengok dia. Dia nak masa ni. Jadi kita tengok paksi ni. Masa. Paksi ni mewakili masa. Dari Kuang ke Serdang. Ni dari Kuang ke Serdang. Berapa lama ni? Dari minit ke 11 sampai minit 35 ni. Berapa ini? Macam mana nak kira ini? Jadi senang je lah.
35 tolak 11. Masa je 24 minit. Dia nak masa saja. Jadi kita tengoklah paksi itu mewakili masa. Okey, itu yang kedua A2. Hitung laju purata laju dalam kilometer per jam. Kilometer jam -1. Okey, yang ini kena hati-hati. Sebab apa saya cakap hati-hati? Sebab dia punya ini dalam minit. Dia punya unit pada graf ini dalam minit. Tetapi dia punya soalan dia nak dalam jam. Iaitu yang kita kena hati-hati. Jadi kita buat pertukaran unit tadi dengan kalkulator. Okey, jadi dia nak purata laju, maksudnya jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak dia ini 40 kilometer. Unit dia masih lagi 40. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak dia 40. Daripada graf kita boleh nampak iaitu 40 di sini. Dari Rawang ke Serdang dia bagi tahu keseluruhan perjalanan. Okey, dan jumlah masa dia sampai di Serdang ialah selama 35 minit. Bahagi 35 minit. Tapi kita tak nak 35 minit ini. Kita nak dalam unit jam. Kita nak dalam unit jam. Jadi kita kena tukar 35 dalam unit jam. Okey, macam mana kita nak tukar? Sama juga di sini. Okey. Jam dia tak ada 35 minit dia tulis di situ. Jadi apa yang kita perlu buat? Sifar jam 35 minit. Itu maksud dia. Sifar jam 35 minit itu 35 minit. Tekan ini. Tekan yang ini. Yang ini dalam bentuk yang ini. Kita tak suka ni. Kita tekan yang ini. Kita dapat 7/12. Jadi maksudnya 40 bahagi 7/12. Ditekan saja kalkulator. 40 bahagi. Buat kurungan lah. 7/12. Okey, dan kita dapat jawapan 68 perpuluhan apa ni? 57. 68.57. Ataupun awak nak tukar dalam bentuk pecahan pun boleh. Tekan saja shift, tekan yang ini. Dapat 480/7. Okey, jadi untuk bahagian yang ini, untuk topik yang ini, saya rasa saya dah cover semua. Cover semua. Ada satu soalan lagi awak boleh buat dengan cikgu awak. Kita pergi kepada yang seterusnya. Pergi yang seterusnya, matematik pengguna. Okey, untuk matematik pengguna ni dia sekejap saja yang perlu awak tahulah. Awak perlu tahu beberapa itu jenis aset dengan liability, aliran tunai, positif, negatif, cara nak buat pelan keuangan menggunakan kaedah SMART. Itu saja untuk topik ini. Dia banyak membaca dan juga untuk topik ini, yang ini sajalah yang perlu difokuskan. Soalan-soalan yang mungkin boleh keluarlah. Soalan-soalan ini saja yang saya rasa yang kita boleh fokuskan. Okey, dan satu lagi saya nak tekankan di sini, simpanan tetap. Untuk simpanan tetap ini berdasarkan buku teks, dia adalah 10% daripada gaji, pendapatan. Dia tak termasuk pendapatan pasif. Kalau kita nak buat pelan keuangan itu ada soalan nanti. Kalau kita nak buat pelan keuangan itu, dia adalah 10% daripada gaji saja. 10% dari gaji ataupun pendapatan bersih itu. Jadi maksudnya kalau kita nak buat pelan keuangan itu, simpanan tetap dia adalah 410 lah. Soalan ni soalan lain lah. Kes yang soalan lain. Okey. Yang itu yang saya nak tekankan berdasarkan buku teks. Semua contoh itu dia adalah 10%. Dia tak termasuk pendapatan pasif. Okey, soalan A, hitung nilai T, U dan V.
Okey, untuk cari nilai T, kita tahu kalau dalam buku teks dia akan buat dua kolom. Dua kolom. Yang ni yang tu, yang ini yang nilai akhir dia. Bagi setiap kolom yang kedua itu dia adalah baki. Lepas tu jumlah yang sini. Lepas tu jumlah kat sini. Yang kolom yang kedua. Lepas tu ada lebihan. Okey, kita tengok di sini. Baki pendapatan. Okey, baki pendapatan apabila kita dah tahu jumlah dia, kita dapat ini pendapatan bersih ditambahkan dengan pendapatan pasif. Lepas itu kita tolak dengan simpanan tetap. Kita tolakkan dengan dana kecemasan. Okay, jadi apa yang kita kira di sini nilai T ialah 4,500 tolak 200 iaitu 4,300. Tulis di sini ya jawapan dia. T sama dengan 4,300. Okey. U. Apa nilai U? Perbelanjaan, jumlah perbelanjaan tidak tetap. Maksudnya hasil tambah semua ini. 1,000 tambah 550 tambah 600. Awak kira tekan kalkulator di situ awak akan dapat 2,150. Okay. Dan nilai V, okay, U jangan lupa. Nilai V adalah lebihan. Sama ada lebih ataupun kurang. Jadi, baki pendapatan, tolaklah perbelanjaan tetap, tolak juga perbelanjaan tidak tetap iaitu 4,300. V ni 4,300. Tolakkan dengan 2,250. Tolakkan dengan 2,150. Yang ini. Cikkan sikit. Yang ini. 4,300. Tolak 2,250. Tolak 2,150. Barulah kita dapat nilai itu. Okey. Apabila kita kira, kita dapat negatif 100. Maksudnya dia tak cukup lah. Lebih. Belanja lebih daripada gaji. Sebab apa belanja lebih ni? Sebab apa negatif? Macam mana boleh nilai negatif? Sebab mungkin dia guna credit card. Mungkin dia guna credit card. Sebab itu perbelanjaan dia dah jadi negatif. Okey. Hitung aliran tunai. Hitung aliran tunai. Aliran tunai, soalan B. Hitung aliran tunai Encik Jeva. Maksudnya kita dah tahu ini. Aliran tunai dia ialah aliran tunai positif ke negatif? Negatif. Okey, jadi aliran tunai negatif. Dan soalan dia tanya, adakah tentukan sama ada Encik Jeva menguruskan kewangannya dengan cekap atau tidak cekap? Cekap ke tak cekap ni? Tak cekap. Tidak cekap. Sebab apa dia tanya? Satu sebab aliran Pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Okey, pendapatan lebih kecil dari perbelanjaan. Okey, satu lagi kalau awak perhatikan di sini bahagian simpanan ini. Adakah dia membuat simpanan? Tidak. Boleh juga kita tambah salah satu option dia juga tidak membuat simpanan. Dia juga tidak membuat simpanan. Boleh juga. Okey. Mana-mana jawapan yang logik. Mana-mana jawapan yang logik. Kita terima. Okey, soalan C. Soalan C dia cakap, Encik Jeva bercadang untuk membeli sebidang tanah. Harganya 36,000. Uish, ada hati ya perbelanjaan negatif nak beli tanah lagi. Jadi kita bantu dia. Kita bantu dia. Dalam tempoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun, hitung simpanan bulanan yang perlu disimpan. Okey, yang pertama hitung simpanan bulanan. Jadi dia nak 36,000.
dia nak kumpul ni 36,000 dalam masa 3 tahun. Jadi berapa bulanan dia? Bahagi 3. Betul? Betul tak? 36,000 bahagi 3. Kita dapat 12,000. Adakah 12,000 ini simpanan bulanan? Tidak. Tidak. Ini simpanan apa ini? Ini tahunan. Tahunan. Sebab kita bahagi 3 saja. Jadi kita bahagi 3 je. Kalaulah kita bahagi direct. Dalam 3 tahun tu ada berapa bulan? 3 darab 12, 36 kan? Ini kita bahagi bulan. 36 bulan, 3 tahun. Barulah kita dapat ini simpanan bulanan. 1,000 sebulan dia kena simpan. RM 1,000. Jadi jawapan dia RM 1,000 sebulan dia kena simpan. Okey, lepas itu dia tanya, berikan 2 cadangan penambahbaikan. Okey. Untuk beliau mencapai matlamat tersebut. Macam biasalah, soalan ini soalan klise je. Penambahbaikan yang mana-mana yang logik. Biasanya kita buat apa nak suruh dia tu? Kurangkan pembelanjaan. Kurangkan perbelanjaan tu, perbelanjaan apa? Kita kena lebih spesifik. Perbelanjaan apa kita nak kurangkan? Supaya cukup 1,000 itu. Sebab dia nak simpan 1,000 ni sebulan. Belanja apa kita nak simpan? Simpanan melancong. Okey, salah satu. Okey, yang pertama kita pergi pada option tambah pendapatan. Kita pergi option kepada tambah pendapatan. Okey, maksudnya Cik Jeva ni kita suggest dia buat kerja sambilan. Kerja sambilan. Mungkin yang memberikan dia punya gaji berapa. Sambilan-sambilan saja. Mungkin buat kerja sambilan gaji 400 contohnya. Boleh juga. Cik Jeva buat kerja sambilan yang memberikan gaji 400. Simple-simple, kerja simple-simple je. Sebab apa saya cakap gaji 400, kita tengok kepada gaji dia kat sini 4,000. Okay, saya budget lah, mungkin lah dalam 10% lah daripada kalau gaji sambilan itu dalam 10% dia dalam gaji dia lah. Maksudnya takkanlah gaji nak kerja sambilan gaji 1,000 kan. Tak logik pula. Okay, jadi kerja sambilan berikan gaji 400 sebulan. Okay, baru 400. Yang itu baru kita pergi pada option kurangkan perbelanjaan itu. Perbelanjaan apa kita nak kurangkan? Mungkin perbelanjaan dapur kita boleh kurangkan. 1,000 tu. Mungkin kita, kalau perbelanjaan dapur ni, kita janganlah kurangkan banyak sangat. Nanti kan berlapar nanti kan. Jadi kita kurangkan 10%. Kita kurangkan 10% saja. Maksudnya kalau kurangkan 10% dari 1,000 ini maksudnya 100 lah. Kita tolak 100. Maksudnya dia punya barangan dapur ni hanya 900 sajalah. Okey, jadi di sini kurangkan perbelanjaan dapur sebanyak perbelanjaan RM 100. Sebab 10% tadi 100. Okey, apa lagi? Melancong ini. Melampau melancong bulan-bulan 600. Betul tak? Kita boleh kurangkan simpanan melancong ni mungkin pada tu kita kurangkan 50%. 50%. 60% pun boleh. Melancong ini dia bukan apa? Kita punya keperluan. Dia hanya kehendak. Jadi mungkin kita boleh kurangkan 50%. Maksudnya tolaklah 300. Okey, kurangkan perbelanjaan melancong. Melancong. Saya buat laju sikit. RM 300.
Okey, kita dah ada 400, 300, 700, 800. 800 baru. Maknanya melancong ni kena kurangkan lagi ni. Bil utility lah. Kita kurangkan utility 20%. Guna elektrik banyak sangat ni, 550. Bil rumah saya tak ada lah sampai 550. Dalam 200 saja. Tak apa, kita tak adalah kita kurangkan sampai 50%. Mungkin dia ada banyak aircon rumah dia. Kita kurangkan 20% iaitu sebanyak 110 lah. Kalau awak kira 20% daripada 550 ni dia 110. Okey, bil utility. RM 110. Tak cukup lagi ni. Kalau tak cukup lagi, awak boleh lah. Sebab yang ini baru 910. Yang ni baru 910. Jadi nak cukupkan 1000. Kat mana kita nak tu? Mungkin melancong lah. Kita tolak lagi 90 lagi. Maksudnya dia tolak 390 lah. Jadi itu lah. Sebab melancong ini bukan apa? Keperluan. Melancong ini bukan keperluan. Jadi dia hanya kehendak. Jadi kita boleh kurangkan. Sama ada tak ada pun kita boleh hidup. Kalau tak ada pun melancong itu dia boleh hidup. Jadi itu suggestion lah. Supaya cukup 1000 simpanan dia itu. Okey. Walaupun kita buat tu, kita kena tahulah matlamat kita. Kita nak simpan berapa. Cik Jeva ni nak simpan 1000. Kalau kita nak kurangkan melancong saja, baru 390. Tak cukup juga. Dia tak capai matlamat dia. Nak beli tanah itu 36,000. Kalau 390 je. Dia simpan sebulan. Jadi kita kena cukupkan lah. Kita kena cukupkan kita punya simpanan itu yang untuk Cik Jeva supaya cukup 1000. Okay, next. Encik Rizal. Okay, Encik Rizal dan isterinya Puan Aisyah. Okay, di sini Puan Aisyah juga, bukan Puan Aina. Macam ada dua isteri pula, nama lain-lain. Dia Puan Aisyah juga. Okay, Encik Rizal dan isterinya Puan Aisyah mempunyai 2 orang anak. Gaji bulanan Encik Rizal ialah 3,700. Gaji Puan Aisyah ialah 3,500. Mereka memperuntukkan 1000 simpanan untuk dana kecemasan. Jadual di bawah menunjukkan perbelanjaan bulanan bagi keluarga Encik Rizal dan Puan Aisyah. Lengkapkan jadual di bawah dan seterusnya. Bantu keluarga Encik Rizal merangka pelan keuangan. Okey, ni tak ada apa. Okey, yang satu lagi kemahiran yang saya nak tekankan adalah kemahiran mengisi di dalam jadual pelan keuangan ini. Kemahiran mengisi jadual pelan keuangan. Okey, jadi yang ini sama saja dengan buku teks. Yang ini sama saja dengan buku teks. Okey, tapi di sini, di sini. Yang ini saja je saya buat kosong. Simpanan tetap bulanan saya bagi tahu adalah 10% daripada gaji. 10% daripada gaji. Maksudnya gaji Encik Rizal 3,700. Gaji isteri dia 3,500, 200, 7,200. Simpanan tetap adalah 10% daripada 7,200. Iaitu 720. Walaupun dia ada pendapatan pasif sekalipun, kita tak kira. Kita hanya kira daripada gaji. Itu berdasarkan contoh soalan dalam buku teks. Dia hanya ambil 10% dari simpan gaji saja. Dia tak ambil daripada pendapatan pasif. Jadi rujukan kita buku teks. Kita rujuk buku teks. Kita jangan tengok rujukan luar itu. Rujukan pertama kita adalah buku teks. Walaupun untuk tingkatan 4 ada beberapa errata lah kepada buku teks itu sudah diperbetulkan. Okey, yang ini samalah. Isi pendapatan. Jadi yang ini saya buat laju sikit sebab masa kita pun 10 suku dah. Ada satu soalan lagi belakang itu yang saya nak buat. Ni gaji Cik Rizal. Lepas tu Aisyah. Yang ni awak buat dengan tepat lah. Ini gaji Encik Rizal, gaji Aisyah. Lepas tu jumlah pendapatan bulanan.
Lepas tu tolak simpanan tetap. Ini tolak dana kecemasan. Lepas tu perbelanjaan, lepas tu ni baki pendapatan. Yang ini template dia yang perlu awak tahu. Lepas tu dia akan tolak perbelanjaan tetap bulanan. Apa yang awak kena kenal pasti? Yang mana perbelanjaan tetap bulanan? Ansuran kereta memang kena bayar bulan-bulan. Tak bayar kena tarik. Okey, ansuran rumah pun sama. Kena bayar bulan-bulan. Kalau tak, rumah tu kena sita. Kena tarik lah. Dan juga premium insurance. Yang ini yang tetap lah. Yang bulan-bulan kita bayar. Bayaran taska ini tak tetap. Sebab mungkin satu masa awak bekerja lebih masa. Jadi kena top up bayaran. Jadi dia tak tepat. Dia berubah-ubah bayaran taska ini. Okey. Jadi kita masuk di situ ansuran kereta. Masuk ansuran rumah. Buat cantik-cantik kan. Saya buat laju yang ini. Premium insurance. Lepas tu yang ni jumlah perbelanjaan tetap. Lepas tu sama juga. Yang ini awak masukkan bil utility. Bayaran taska. Ibu bapa. Dapur. Tapi awak ikut yang apa atas tu. Petrol. Jangan tulis macam saya ni. Saya buat laju ni. Jumlah perbelanjaan tidak tetap. Dan awak masukkan nilai-nilai tu. Okey, jadi Encik Rizal ini 3,700. Isterinya 3,500. Jumlah pendapatan bulanan 7,200. Simpanan tetap 720. Dana kecemasan 100 sebab dia dah ada kat sini. Kat sini dana kecemasan 100. Lepas tu baki pendapatan kena tulis sebelah sini 6,380. Okey, jadi yang ini pun sama, ansuran kereta 900. Ansuran rumah 1,500. Yang ini 250. Lepas tu jumlah 2,650. Kita tengok kolom-kolom itu kena hati-hati juga. Ini 250, 800, 400, 1,100, 350, jumlah 2,900. Dan pendapatan dia adalah berlebihan. Kita potong kurangan ini sebanyak 830. Okey, itu soalan yang itu. Okey, yang ini. Dania. Dania gaji tetap 4,200. Okey, jadi cerita dia mempunyai pendapatan pasif. Okey, jadi pendapatan dia RM4,200 tambah 600, dia punya pendapatan 4,800. Okey, bulan lepas dia punya perbelanjaan ni bulan lepas. Perbelanjaan tetap dia 2,300. Ni tetap. Tak tetap 1,100. Bulan ini perbelanjaan tidak tetap dia meningkat 90%. Maksudnya hampir 100%. Okey, cara nak kira dia mudah saja. Perbelanjaan tetap masih lagi itu. Dia adalah 1.9 darab 1,100. Kita akan dapat yang ini sebanyak 2,090. Adakah cukup aliran tunai ni pada bulan ini? Jadi gaji dia punya pendapatan 4,800. Tolak dia punya pendapatan perbelanjaan tetap 2,300. Terdapat 500, 2,500 tolak lagi 2,090. 410. Jadi aliran tunai ni aliran tunai positif. Aliran tunai positif. Ini soalan ni biasa bahagian A je lah.
Okey, yang ini soalan yang ini mudah saja untuk kenal pasti aset dan liability. Okey, saya pergi yang aset ini yang kita dapat duit lah. Cara mudahnya kalau yang belajar ekonomi tahulah aset dengan liability ni. Kalau belajar perniagaan pun tahu aset liability ni. Okey, aset ni apa-apa yang mendatangkan duit lah kepada kita. Itulah secara kasarnya. Kalau liability ni apa-apa yang mengurangkan duit kita. Liability ni apa-apa yang mengurangkan duit kita. Macam bayaran bulanan kereta. Yang ini, bayaran bulanan kereta. Yang ini liability. Bayaran sewa rumah. Yang ini liability. Bil kad kredit. Maksudnya kita kena bayar kad kredit itu. Lagi pinjaman bank. Yang lain adalah aset lah. Yang 4 ini adalah liability daripada senarai ini. Yang lain semuanya dapat duit. Dividen dapat duit, komisen dapat duit, sewa rumah diterima dapat duit, wang simpanan ada duit, saham pun ada dapat duit, simpanan pun kita punya duit. Itu aset dan liability. Okey, saya rasa saya stop di sini. Sebelum itu, sebelum saya minta maaf kalau ada tersalah bahasa dan sebagainya. Sebelum itu juga saya nak tanya kalau ada soalan. Tak ada ke? Tak ada? Betul? Jelas? Cikgu, yang kalau macam jadual pendapatan tu dalam periksa dia dah sediakan ni 2 tahun nak kena Jadual ni. Jadual ni, skeleton ni. Rasanya dia bagilah. Rasanya dia bagi. Takkanlah nak buat banyak ni. Dia bagilah. Macam yang saya bagi tu. Dia bagilah. Kita kena masukkan saja. Tapi ingatlah dia punya apa? Dia punya position dia itu. Dia macam ini je. Dia punya template dia macam ini saja. Biasanya dia bagilah dalam ruang jawapan. baik. Kalau tak ada pun mudah je ni. Tapi makan masa sikit lah kalau buat. Tapi rasa dia bagilah. Macam graf itu, graf pun dia bagi kertas graf kan. Tapi saya expect dia bagilah. Alright. Okay. Kalau tak ada, saya mohon maaf kalau ada tersalah bahasa apa-apa. Saya doakan awak berjaya dalam apa jua bidang yang awak ceburi. Terutamanya bidang matematik dan sebagainya. Dan diharapkan awak dapat sedikit sebanyak ilmu yang saya kongsikan pada hari ini. Jadi saya serahkan semula kepada cikgu awak. Okey, terima kasih pada Cikgu Fakri atas ilmu yang disampaikan. Cikgu harap semua dapat manfaat dan juga dapat mempelajari sedikit apa kaitan itu topik berkaitan dengan kecerunan dan luas di bawah graf, dan juga topik kedua adalah kewangan kita lah, matematik pengguna melibatkan pelang kewangan kita. Okey, so ni kira ulang kaji samalah sebab melibatkan topik tingkatan keempat sebagai persediaan kita untuk SPM nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Fakri. Harap ilmu yang diberikan ini dapat manfaat kepada kita semua ya. Okey semua, so next awak boleh, yang lain boleh next join pada group. Thank you, satu, sir. Ambil gambar dulu, jangan lupa ambil gambar. Okey, nanti kejap. Cikgu ambil gambar. Okey, kejap ya. Okey, kejap cikgu ambil gambar. Bukalah kamera semua nak ambil gambar. Kan semua tak mandi lagi ni. Yalah tu. Itulah budak-budak ni. Tu ya. Okey. Ini pun sebagai apa, kehadiran ni. Kehadiran. Okey, terima kasih semua ya. Okay. Jadi kita start pukul apa ni? Untuk second slot. 10.30 kan? 10.30 Ya, 10.30. 10.30. Group Okey, lagi terima satu. kasih. Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih.